الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Moga-moga majlis ilmu kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Dan saya minta maaf lewat sampai, saya duk ingat sampai waktu isyak dah. Duk ingat sampai dia isyak dah, kira kuliah isyak. Di sana hujan lebat, sepanjang perjalanan hujan lebat. Kemudian masuk KL nak keluar sebab dialah dia Selangor ujung nak mari Selangor ujung ni, ujung ke ujung. Jadi hujung sana mari hujung sini, dia kena rentas KL dulu. Masuk Kok Bangsa apa semua lebih kurang situ memang heavy punya. Hujan pula, kemudian penuh dengan kereta, kiri kanan depan belakang dengan lori pun semua. Kan? Lepas tu, itulah saya tengok Waze tu duk makin lama makin lewat, makin lama makin lewat. Dia duk update lagi lewat. Tu saya guna Waze tu kok cari jalan kat mana dia boleh pusing-pusing nak lari daripada jam, tapi sangkut jam jugalah. Sebab tu saya kalau kuliah sini saya prefer subuh. Subuh kok mana pun dia tak ada kereta tak banyak. Kan? Dia hujan ke tak hujan ke, insya-Allah lah dia semua sikitlah kan. Tapi hari ni hari Sabtu, hari cuti patutnya. Tu pun kereta banyak. Tu kira PKP tu, kota PKP lagi teruk. Kan? Dia PKP macam tak PKP dah, nampak keadaan tu. Saya terpaksa berhenti sesi minyak tadi nak solat. Baru cari kalau payah ni, kata takut sampai lewat ni. Cari sesi minyak, park dekat situ, Petronas. Okey. Sebab sekarang ni surau buka kan. Jadi bolehlah solat situ. Boleh apapun tuan-tuan, tak apalah kita manfaatkan waktu yang ada ni untuk kita bincang tentang persediaan untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak. Hari ni dah berapa bulan dah tuan-tuan. Hari ni hari Sabtu malam Ahad. Esok Ahad malam Isnin. Lusa Isnin malam Selasa tengok anak bulan. Sebab hari Isnin tu tanggal 29 Syakban. Dan anak bulan dijangka kelihatan, maka kita akan puasa pada hari Selasa. Selasa 1 Ramadan. Jadi bila hari Syak Bila hari Syak tuan-tuan? Yaumul Syak tu bila? Hari apa? Confused. Hari apa? Saya tanya hari apa? Isnin. Isnin hari Syak. Betul? Hari Syak. 29-30. Hari Isnin Hari Isnin hari Syak. Sebenarnya tahun ni tak ada hari Syak. Hari Isnin 29 Syakban. Hari Syak ni 30 Syakban. Kita kena faham. Saya nampak kadang orang keliru lagi soal hari Syak ni. Macam mana boleh jadi hari Syak? Dia hari Syak ni begini. 29 Syakban tengok anak bulan. Kalau anak bulan tak kelihatan ataupun falak kata tak nampak kan, tengok pun tak nampak. Jadi bila tak nampak, puasa dia akan tunda sehari. Jadi maknanya Syakban ni akan jadi 30. Genap kan? Jadi 30 Syakban tu dia panggil hari Syak. 30 Syakban. Tetapi tahun ni ikut ramalan anak bulan nampak. Jadi 29 Syakban hari Senin tu tengok anak bulan. Jadi anak bulan nampak. So tak perlu lagi lah 30 Syakban, tak perlu lagi hari Syak. Tak tengok lagi Ustaz. Tak tengok lagi. Memanglah tak tengok lagi. Tapi falak. Falak kata anak bulan nampak. Dan kebiasaannya 90%
pandangan falak itu betul. Jadi maknanya hari Selasa itu 1 Ramadan. Jadi tak perlu lagi ada hari Syak ataupun 30 Syakban. Jadi tahun ni tak ada lah hari Syak. Faham tak hari Syak tu? Hari Syak ni maknanya dia Syak hari tu 1 Ramadan ke tidak? Sebab apa? Sebab tak dapat 6 bulan. Jadi dilengkapkan Syakban jadi 30. Bila jadi 30 tu, hak 30 tu betul-betul 1 Ramadan kan masih lagi Syakban. Maka dengan sebab tu hari tu dia panggil hari Syak. Kalau 29 Syakban memang confirm dah dia bukan Ramadan. 29 Syakban dia bukan Syak lagi dah, memang dia bulan Syakban. 30 Syakban ya mungkin 1 Ramadan, mungkin tak ada. Mungkin 30 Syakban, mungkin 1 Ramadan, mungkin 30 Syakban. Maka 30 Syakban itulah yang dipanggil hari Syak. Okey, faham tak? Hari Syak tu, hari yang dilarang puasa tu. So nak kena clear bab tu lah. Baik, tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita nak sambut Ramadan Al-Mubarak. Kita buat persiapan dan persediaan. Kalau boleh, saya nak nampak begini. Kita tahun ni kalau boleh Ramadan kita lebih daripada yang biasa. Kita dalam sejarah tahun lepas Ramadan kita total lockdown. Semua pakai duduk di rumah masing-masing, ingat tak kan? Tahun lepas tak ada kan, masjid tak ada, tarawih tak ada, tak ada, semua di rumah masing-masing kan. So tahun ni ada balik alhamdulillah, walaupun dengan SOP dengan penjarakan fizikal dan sebagainya, tapi ada balik. Cumanya kita nak upgrade kita punya Ramadan pada tahun ni. Upgrade kita bukan Ramadan memang macam tu lah. Allah Ta'ala menyediakan anugerah Ramadan ni sangat-sangat banyak anugerah dia. Tuan-tuan, sebab apa ya Ramadan ni Allah Ta'ala angkat kedudukan dia sampai dia disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu bagi bulan. Penghulu bagi bulan ni memang hebat lah. Penghulu bagi bulan maknanya dalam bulan-bulan ni dia penghulu. Macam Nabi SAW kan penghulu, Nabi Muhammad ni penghulu segala Nabi. Mana Nabi ni paling hebat lah. Batu Nabi ketika mana di Isra' Mi'raj kan Nabi jadi imam kepada semua para anbiya. Itu kata penghulu ni. Macam tu juga Jibril alaihi salam boleh kita anggap sebagai penghulu kepada para malaikat. Sebab tu Jibril ni memang dia kedudukan khusus di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu Jibril ni dialah yang bertanggungjawab bawa wahyu Allah Ta'ala bagi kepada para anbiya, bawa Quran bagi kepada Nabi SAW. Kira dia macam penghulu lah. Penghulu ni mana kira hebat lah. Istighfar pun ada penghulu dia. Kalau kita selepas solat kita istighfar biasa, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dua-dua boleh tuan. Al-hayyul qayyum boleh, al-hayyul qayyum boleh. Baru-baru ni duk jadi bergaduh soal al-hayyu ke hayya, hayyu ke hayya. Ngaji nahwu sikit jumpalah benda tu dua-dua boleh. Dia tak masalah kan. Jadi istighfar biasa, penghulu istighfar apa dia? Penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu penghulu istighfar. Hafal tak tuan-tuan? Hafal tak? Kalau tak hafal kena hafal. Kalau dah hafal kena amalkan. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, penghulu istighfar ni yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, siapa yang baca pada waktu pagi, dia baca dengan penuh iman, dengan penuh yakin, tiba-tiba waktu petang dia mati, kata Nabi, dia masuk syurga. Ini penghulu istighfar ni. Kalau waktu petang dia baca dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan pada Allah, esok pagi dia mati, dia masuk syurga. Sebab apa? Sebab penghulu. Jangan main-main penghulu tu. Title penghulu tu besar. Title penghulu besar. Jadi begitu juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni penghulu, Sayyidus Syuhur.
Jadi maknanya Ramadan tu besar sebenarnya. Sebab apa Ramadan boleh jadi penghulu? Tu. Kita kira penghulu pula ni kan. Pasal apa Ramadan tu boleh jadi penghulu? Ada sebabnya. Kata para ulama, sebabnya adalah Quran. Sebabnya adalah Quran. Sebab bulan Ramadan bulan yang Allah turunkan padanya Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran, memberi hidayah kepada manusia dan memberi keterangan pada hidayah tersebut dan membezakan antara hak dan batil. Jadi oleh kerana Ramadan ni bulan yang Allah turunkan Quran, maka Allah angkat kedudukan Ramadan jadi penghulu bagi segala bulan, dan Ramadan ni bulan yang sangat-sangat istimewa. Allah bagi keistimewaan Ramadan tu untuk kita. Allah tak berajak apa-apa. Kan? Allah tak berajak, yang berajaknya kita. Jadi tuan-tuan, Ramadan Allah angkat kedudukannya. Sebab itu selain daripada Ramadan, dalam bulan Ramadan ada satu malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Sebab apa Lailatul Qadar dikatakan malam yang terbaik? Kalau seluruh malam-malam dalam setahun ni, malam Lailatul Qadar lah yang terbaik. Kerana apa? Allah sebut keistimewaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab apa? Keistimewaan begitu sekali terhadap Lailatul Qadar. Rupa-rupanya Lailatul Qadar pun ada kaitan dengan Quran. Ada kaitan dengan Quran. Allah sebut apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi maknanya apa? Maknanya sesuatu yang ada kaitan dengan Quran, hatta dia bulan sekalipun, hatta dia hari sekalipun, dia akan diangkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu, kalau kita nak diangkat di sisi Allah, kita nak menjadi orang yang terbaik, maka kita kena berdamping dengan Quran. Kita masuk Ramadan, kita tahu Ramadan juga syahrul Quran, bulan Quran. Sebab tu kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu orang paling baik. Orang paling baik kata Nabi belajar Quran dan mengajarkan Quran. Sebab itu kalau boleh Ramadan ni tuan-tuan, kita jangan lekang daripada Quran. Kalau ulama salafus salih bila masuk Ramadan, mereka pastikan mereka khatam Quran setiap 3 hari sekali. Setiap 3 hari sekali khatam. Bila mari 10 yang terakhir Ramadan, mereka khatam tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari sekali. Kita kata ustaz berat lah, kita kata tu berat lah. 3 hari sekali, aduh, sehari 10 juzuk kan. Tak apa, kalau berat pun kita buatlah, okeylah. Sebulan Ramadan tu kita buat 2 kali khatam. Tahun lepas sekali ya, tahun ni bagilah upgrade sikit, takkan duduk sekali je pun. Kalau gaji pun nak naik, allowance pun nak naik kan, duit nak lebih, takkanlah baca Quran tak mau lebih. Jadi kita baca tuan-tuan. Baca Quran ni ada macam-macam. Ada tilawah Quran, ada tadarus Quran. Ini satu lagi isu tuan-tuan. Orang kita kadang dia tak faham apa itu tadarus Quran. Saya banyak mendapat persoalan. Orang kata, ustaz, boleh tak kami ni kumpulan kami bagi seorang-seorang sikit, seorang baca 1 juzuk kan? Kami tadarus macam tu lah, dia kata kami tadarus macam tu, bagi seorang 1 juzuk, lepas tu sampai 17 nuzul Quran tu kami buat majlis khatam Quran. Apakah kami dikira khatam Quran? Macam mana tadarus kami, macam mana? Yang pertama tuan-tuan, dia ada 2 isu kat situ. Pertama isu khatam Quran, yang kedua isu tadarus. Dua-dua tak kena. Dua-dua tak apa tepat. Bukan kita kata baca Quran tu tak tepat, baca Quran cantik lah, tapi nama tu tak kena. Sebab apa tak kena? Kena faham apa itu tadarus. Apa itu tadarus?
Tadarus ni bukan makna kita baca Quran macam biasa. Kalau baca Quran tu dia panggil tilawah Quran. Macam duk bagi seorang sikit tu baca Quran, bukan tadarus. Tadarus ini asal perkataan dia tadarasa yatadarasu tadarusun. Urut word dia darasa atau darsun. Maknanya dia maksud dia apa? Pembelajaran, saling belajar dan mempelajari di antara satu sama lain. So tadarus mesti ada unsur belajar. Kalau tak ada unsur belajar dia bukan tadarus. Sebab tu tadarus dia kena bersemuka. Sama ada bersemuka macam ni berdepan ataupun hari ni nak guna apa? Nak guna Webex ke, nak guna Google Meet ke, nak guna Zoom ke, tak kisah. Tapi dalam masa yang sama depa duk ada waktu tu juga. Duk ada waktu tu juga. Kan nak guna StreamYard ke, gunalah apa-apa bentuk nak guna boleh. Jadi tadarus ni dia mesti dalam kumpulan. Sekurang-kurang tadarus 2 orang. Sekurang-kurangnya. Atau lebih lagi baguslah. Baik, dah masuk waktu isyak tuan-tuan. Jadi sambil-sambil kita nak bagi laluan pada azan isyak, saya umumkan kalau siapa ada soalan boleh WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa ada soalan boleh WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Jadi kita bagi laluan dulu untuk azan isyak dikumandangkan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung perbincangan kita. Bak saya nak perbetulkan tadi tadarus tu. Tadarus ni maknanya mesti ada unsur pembelajaran. Sebab itu setiap kali bulan Ramadan Nabi sendiri akan bertadarus dengan Jibril alaihi salam. So konsep tadarus ni macam ni. Ada seorang baca, seorang lagi dengar. Adapun dalam kumpulan tu ada yang dengar dan memperbetulkan, mentasihkan bacaan tersebut. Itu nama dia tadarus.
Kan? Kadang-kadang kita duk seronok baca seorang-seorang, kita duk berasa kita okey dah, kita tak tahu rupanya banyak kesilapan lagi yang ada. Sebab tu dalam tadarus ni kalau boleh ada dalam kumpulan tu kena ada seorang yang reti sikit. Jangan semua sama level dia, siapa nak tegur? Ada orang nak tegur. Kan? Baca-baca dia kata komen sikit. Nak komen tak tahu. Ada kali dia kata hang nak komen apa, hang baca macam qori kebangsaan. Nak komen tak mana lagi. Sebenarnya dia pun tak tahu, sama-sama tak tahu. Kita serupa dia kata. Jadi tadarus ni dia kena ada pembelajaran dekat situ. Ada seorang baca, seorang semak, hanya semak bacaan. Kan? Kadang-kadang sungguh tuan-tuan, kita duk rasa kita baca betul, rupanya tak betul. Kadang baris pun silap. Bila kita duk baca lama dah, kita rasa macam betul. Kan? Rupanya tak betul pun. Itu pentingnya tadarus. Manakala yang kedua soal khatam tadi, dia baca Allah tu juzuk betul khatam Quran, dia tak khatam lagi sebenarnya. Khatam Quran ni mana orang seorang individu itu dia baca daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu baru khatam Quran. Cuma kalau nak buat majlis khatam tu nak bagi semangat ramai-ramai baca seorang sikit, tak apa, tak salah, saya tak kata salah, tapi nak kata itulah khatam Quran yang sebenarnya tidak. Nak kata apa, masing-masing baca satu juzuk je. Macam campur-campur aja. Yang betul-betul khatam ni kita sendiri yang boleh khatam. Sebab tu saya kata tadi, kurang-kurangnya kita insya-Allah kita cuba khatam, tak sekali, 2 kali ataupun 3 kali, atau tak payah sangat 5 kali tak apa. Bulan Ramadan ni. Jadi maknanya insya-Allah kita buat yang terbaik, barulah kita menghargai Ramadan yang ada. Allah maballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dah ada soalan masuk, saya tengok dulu soalan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak minta pencerahan dari Ustaz. Okey, pencerahan apa ni? Siap bagi gambar ni. Setahu saya Quran sekarang kena ada cop KDN, macam mana tu Ustaz? Ustaz boleh tak bagi message voice apa? Jawab pang ni jelah. Kan? Quran yang Indonesia. Dia Quran Indonesia pada hari ni dia masih lagi guna apa? Dia masih lagi guna rasam imla'i. Tuan-tuan ingat tak dulu Quran Majid? Dulu. Tuan-tuan biasa tak mengaji Quran Majid? Tak biasa? Weh, ni semua muda-muda belakang, umur 18, 20 belakang ni. Kan? Quran Majid kau kisah Quran kita lah. Kita tak pakai Rasa Asmani dulu, kita pakai Quran Majid. Dia ikut imla'i, Rasa imla'i dia panggil. Kan? Imla'i. Jadi Malaysia sekarang ni dia seragam. Dia kata di Malaysia hanya boleh guna rasam Osmani saja. Indonesia dia masih lagi guna rasam imla'i. Sebab apa? Imla'i ni dia mudah nak baca. Sebab dia ikut ejaan. Itu imla'i. Tapi rasa Asmani yang asal. Sebab itu dalam konteks Malaysia sekarang memang KDN tak bagi. Ini dari sudut teknikal lah, bukan dari sudut bacaan. Janji baca betul ya sudah lah. Kan? Janji baca betul. Itu yang pentingnya dari sudut bacaan. Tetapi dari sudut undang-undang ialah sebab nak menyelaraskan supaya tidak timbul kekeliruan dan sebagainya, maka hanya dibenarkan di Malaysia ini rasam Osmani sahaja. Namun begitu Indonesia masih lagi guna rasam imla'i. Kalau kita kata tak boleh haram baca, Indonesia haram semua ke tu? Tak, bukan haram. Ini dalam konteks penyelarasan. Nak bagi cantik, bagilah macam kita lah, kita pegang mazhab Syafi'i kan, tiba-tiba ada orang Pakistan pegang mazhab Hanafi, tak boleh tak? Boleh, tapi kita penyelarasan di Malaysia semua mazhab Syafi'i. Begitu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi balik kepada perbincangan kita tadi tu, kita sebut tadi tentang kalau boleh, oleh kerana keistimewaan sangat-sangat banyak daripada Al-Quran itu sendiri, yang mana bila mana Ramadan pun dapat kemuliaan, Lailatul Qadar pun dapat kemuliaan oleh kerana Quran, maka kita nak dapat kemuliaan Ramadan ni, insya-Allah kita target betul-betul 2-3 hari lagi kita dah sampai Ramadan ni, kita target betul-betul, kita nak betul-betul memahami Quran, nak baca Quran betul-betul, nak bersungguh
barulah kita akan dapat rahmat daripada Quran sebagaimana yang kita baca, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran, waj'alhu lana imaman, jadikanlah dia bagi kami pemimpin imam, wa hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat. Allahumma dzakirna, ya Allah ingatkanlah kami daripada apa yang kami dilupakan, wa 'allimna minhu ma jahilna, dan ajarkan kami daripada apa yang kami jahil, warzuqna tilawatahu, bagilah anugerahkan kepada kami untuk boleh tilawah Quran, baca Quran ana al-lail, sepanjang malam, wa atrafan nahar, sepanjang siang, waj'alhu lana hujjatan, jadikanlah Quran itu hujjah untuk kami ya Allah, jadi peguam bela untuk kami di akhirat esok. Yang kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, bacalah Quran kerana sesungguhnya dia datang pada kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Baik, jadi jangan tinggal Quran bulan Ramadan. Yang kedua, suka saya sebut juga, kita kalau boleh puasa kita ni kita nak upgrade dari soal amalan kan? Contohnya masa nak buka puasa, tuan-tuan tahu tak, masa nak buka puasa tu kata para ulama, antara waktu yang sangat mustajab doa waktu nak buka puasa. Berapa ramai orang waktu tu dia berdoa? Berapa ramai? Biasanya waktu buka puasa kita sembang, berapa minit, 10 minit. Sembang tak buka TV lah, buka radio, buka radio dengar apa dia punya kod azan apa semua. Kita duk kalut benda lain, kalut kan. Kita tak ambil berat pun. Yang kata waktu-waktu sebelum buka puasa rupanya waktu yang mustajab. Sebab itu daripada sahabat Nabi, saya tak ingat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, dia ni tuan-tuan, bila tiap-tiap dekat nak buka puasa, dia akan kumpulkan anak beranak dia, isteri dia, anak-anak dia. Dia buat apa? Dia ajak mereka berdoa pada waktu itu. Tuan-tuan, tahun ni kita buat doa. Itu antara waktu yang sangat mustajab doa. Kemudian bila buka puasa pula, biasa kita duk baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini dua hafal saya dah. Tambah satu lagi. Kan kita kata nak upgrade. Tambah satu lagi tuan-tuan. Lepas kita minum air, kita baca apa? Zahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajr insya-Allah. Ini sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud. Hadis sahih. Lepas buka puasa, lepas minum air, sebab sunat kita makan rutab kan. Kalau ada rutab, tak ada rutab ambil tamar, tak ada tamar ambil air. Tapi kok mana air mesti kita minumnya. Lepas kita minum air, kita baca yang tu. Dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajr insya-Allah. Apa dak ni? Nampak macam blur masing-masing ni. Apa dak? Tak apa. Bunyi payah sikit nak sebut. Betul, orang kita jangan hafal. Sebab tu kita nak upgrade. Lama-lama ni hak duk ada tu amal terus. Ni nak tambah, nilai tambah. Lepas kita minum air, bismillahirrahmanirrahim. Lega dhahabadh dhama. Baca dhahabadh dhama, hilanglah haus. Wabtallatil uruq, basahlah orang-orang apa semua ni. Wa thabatal ajr insya-Allah, tetaplah mendapat pahala di sisi Allah insya-Allah. Itu makna dia. Sebab tu saya kata lepas minum air tu kan, itu doa yang Nabi SAW amalkan. Itu kata nak upgrade tuan-tuan.
Jadi apa-apa ruang yang boleh kita upgrade apa? Upgrade diri kita dari sudut amalan. Dari sudut amalan duduk situlah lagi mana kita tak amal, tak ada lah. Jadi kita upgradekan diri kita untuk kita beramal. Dan kalau boleh kita ada senarai semak Ramadan kan, hari ni orang buat buku kecil-kecil kan, senarai semak Ramadan kan, start daripada kita ketik duha, kita baca Quran dah settle okey, solat jemaah okey, tu dia tanda-tanda. Tuan-tuan, penting juga tu senarai semak. Sebab kalau tak nak semak ni, kita ni mudah lupa, mudah alpa. Macam Buya Hamka sebut dalam puisi beliau, dia kata masa berlalu dengan begitu pantas, tapi kita asyik terlena. Masa berlalu dengan begitu pantas, sedar-sedar kita sudah meningkat umur 30, tiba-tiba 40, lalu 50, seterusnya kita sudah dipanggil atuk nenek. Nampak tua tu makin lama makin tua kan? Dalam suasana itu kita masih bertangguh. Baru saja nak berzikir pagi, tiba-tiba matahari sudah meninggi. Baru saja nak solat duha, tiba-tiba dah masuk waktu zuhur. Kita masih bertangguh dan bertangguh. Umur kita makin meningkat dan meningkat. Sedar-sedar malaikat maut sudah hampir kepada kita nak mengambil nyawa kita. Maka pada waktu itu barulah kita melolong meraung, ya Allah tolonglah aku, ya Allah bagilah sedikit lagi waktu untuk aku. Berapa banyak lagi yang kamu mahu? Sudah diberi 30, 40, 50, 60, 70, tak cukup ke? Itulah manusia, diberi 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup, kerana sifat manusia itu dia terlena. Tak sedar, tak bangun, tak bangkit. Ini puisi tuan-tuan, tetapi sangat-sangat memberi kesan dalam jiwa kita. Apa yang disebut oleh Buya Hamka, kenal kan Buya Hamka kan? Apa kitab dia yang masyhur? Tafsir Al-Azhar. Tafsir, ingatkan abang tadi, tenggelamnya kapal Van Dijk. Kita tulisan dia juga. Pada ni orang sastra, Buya Hamka ni, dia tulis novel, dia menulis juga tenggelamnya kapal Van Dijk, kapal Belanda di Indonesia. Tapi yang terkenal dia punya karya dia Al-Azhar, Tafsir Al-Azhar. Saya dulu masa saya di IKIP, ketika mana bawa rancangan tafsir selama 5 tahun 3 bulan, antara rujukan yang saya tak lepas Al-Azhar. Seronok baca. Sebab apa? Sebab dia orang Melayu, dia orang Padang. Lalu banyak isu-isu semasa dia ketengahkan. Isu Nusantara lah, isu orang Melayu ni. Kita duk baca tafsir Arab, kita tahulah dia sub fakta memang cantik, tapi situasinya berbeza. Orang Arab situasi berbeza kalau dalam konteks kemasyarakatan. Tetapi Buya Hamka dia orang Padang. Orang Padang, orang Minang kah? Minang kan? Orang Minang. Jadi maknanya orang Melayu lah, Melayu Minang. Masuk banyak isu-isu yang dia sentuh tu kadang-kadang memang kena dalam masyarakat kita. Betul, saya seronok baca. Seronok ya baca. Jadi kita baca tafsir dan dalam sama kita cuba nak apply dalam kehidupan kita. Baik, jatuh dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi saya rasa itulah sedikit perbincangan kita pada malam ini. Tak nak ambil masa yang panjang, cuma saya nak buka soalan macam biasalah. Saya tengok dalam WhatsApp ni pun dah tak ada. Satu saja tadi wakil orang bertanya. Jadi saya nak buka pada tuan-tuan yang mana yang ada soalan boleh bertanya, insya-Allah kita boleh kongsi, kita boleh bincang. Terutama yang berkaitan dengan Ramadan ni. Kalau ada apa-apa yang masih lagi muskil, yang nak tahu, silakan saya buka. Silakan, siapa nak tanya apa? Open question. Nak tanya apa pun tak apa. Dah tak? Tak ada? Tak ada kah? Senyap sunyi semua ni? Tak ada? Okeylah, senang. Kalau mengajak macam ni senang. Semua dah faham lah. Dia dua je, sama ada faham semua tu tak faham semua. Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita nak memotivasikan diri kita supaya kita sambut Ramadan tahun ni dengan cara terbaik. Dan buka kitab baliklah tentang Ramadan ni, tengok rukun-rukun puasa apa, 2 je rukun puasa, niat dan juga menahan diri daripada melakukan perkara yang batalkan puasa, sunat-sunat puasa apa, tengok kita berbuka puasa secepat mungkin, tetapi bersahur ni lewatkan sikit kan. Jadi takhirus sahur,
Dan waktu sahur tu kita bangun bukan sekadar kita bangun nak makan saja. Nabi kata tasaharu fa inna fi sahuri barakah, bersahur kerana pada saat itu ada berkat. Berkat tu bukan takat makan je, ambil kesempatan itu untuk berdoa, ambil kesempatan itu untuk tunaikan solat 2 rakaat. Insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita biasakan pada bulan Ramadan kita akan dapat bawa ke bulan-bulan yang lain insya-Allah. Jadi kita doa mudah-mudahan tahun ni Ramadan yang terbaik buat kita. Ramadan yang terbaik. Bukan sekadar kita tak makan tak minum je, tak makan tak minum benda biasa sangat, tetapi kita nak upgrade lebih daripada itu. Kita nak jaga seluruh anggota tubuh badan kita, kita nak jaga hati kita, supaya hati kita menuju kepada ta'alluq kita dengan Allah Ta'ala itu kuat daripada ta'alluq kita dengan dunia. Banyak sangat sedap-sedap macam kita sebut tadi, umur makin meningkat lah ke pencil. Lepas pencil RTM ni lah, rehat tunggu mati kan. Rehat. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan pada kita. Kalau tak ada soalan, saya rasa saya berhenti sekadar itulah untuk kita sama-sama solat isyak. Dan siapa yang nak ilmu tambahan, di sini ada buku terbaru saya. Ini buku baru ni, terbaru, Manusia Akhir Zaman Menelusuri Gambaran Hampirnya Kiamat. Nak cerita pasal kita lah ni, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Duduk dalam plastik lagi buku ni, baru terbit, baru dicetak oleh penerbit lah, bukan saya penerbit, saya tulis saja, saya menghasilkan. Jadi kalau siapa nak dapatkan buku ni sebagai satu bacaan tambahan untuk tambah ilmu, insya-Allah boleh jumpa saya nanti selepas solat isyak. Dan begitu juga ini buku tahun lepas saya bawa dah hari tu. Ini tak bawa lagi, ini terbaru. Yang ni buku stres. Ikut cara Nabi. Kalau kita stres, macam mana cara nak selesai stres ni, nak kontrol stres ni, ikut cara Nabi bagi tahu pada kita, ada dalam buku ni. Kalau siapa yang belum dapat, boleh dapatkan daripada saya juga nanti selepas insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita, perjumpaan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah. Sekadar itu apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya pemaaf. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.